Sebab puasa ni, ini nak masuk kesimpulannya. Kenapa Nabi dalam hadis qudsi Allah berfirman, seluruh amalan hambaku, Allah berfirman, amalan-amalan hambaku ini digandakan daripada 10 sampai 700 kali ganda. Sama ada di bulan lain atau di bulan Ramadan. Maksudnya, amalan-amalan ibadah lain ini digandakan. Ada amalan Allah gandakan sampai 200 kali ganda. Maksudnya daripada 1 digandakan sampai 10 ataupun sampai 700 kali ganda. Sama ada sedekah ke? Sebab itu sedekah ada beza. Bila Nabi ditanya, bilakah waktu sedekah paling afdal? Nabi jawab apa? Ketika kamu menguasainya dan kamu mampu menggunakannya dan kamu berkehendak kepadanya. Itulah afdal, paling afdal sedekah. Kalau sedekah masa dah tenat, itulah paling kurang afdal. Sebab ketika itu dah tak ada kemampuan pun dah nak guna duit tu. Dan nafsu pun dah tak ada kehendak, dah takut nak hadap mati dah. Doktor cakap sebulan lagi nak meninggal. Jadi lagi seminggu lagi lah banyak dia sedekah. Rupanya dah sampai hari tak meninggal. Kan? Jumpa balik doktor. Doktor macam tak ni, macam tak ada apa-apa ni. Oh, salah file lah hari tu. Oh, salah orang. Aduh, saya dah bagilah semua ni, sedekah sana sini. Maunya dia pergi jumpa balik tu kan, ada balance tak? Kan? Itu hari ingat dah nak mati. Maksudnya memang kalau orang dah dekat dengan kematian ni, dia dah mula dah hilang dah rasa cinta. Ketika kamu mencintai, ketika kamu berkemampuan untuk menggunakannya, kamu berkuasa ke atasnya, itulah paling afdal sedekah. Allahu Akbar. Bulan Ramadan memang bulan sedekah lah. Itu kita dah maklum lah tu. Saya nak sebut apa tadi tu? Masya Allah, tak ingatlah pula. Sebelum saya sebut ni, saya sebut kesimpulan tu kan. Saya kata nak buat kesimpulan. Tapi saya sebut apa kesimpulan ni? Semua pun kaya juga. Saya sebut apa? Kesimpulan. Oh betul lah saya sebut kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulannya. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kesimpulannya. Tapi saya sebut sikit mukadimah kesimpulan. Tiba-tiba pergi ke situ ya. Okey, Masya Allah. Sekarang pukul 9:11 minit. Kita tak habis ni baca ni pasal hadis ni. Saya baca habis dulu hadis ni. 5 kelebihan tu. Kelebihan yang ketiga, Allah indahkan syurga pada setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hambaku soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan, lalu kembali kepadamu. Setiap malam Ramadan Allah indahkan syurga. Dan Allah berfirman kepada syurga, hamba-hambaku yang soleh menghadapi pelbagai kesukaran. Terutamanya bulan Ramadan lah. Letih, lapar, penat, ngantuk, macam-macam lah. Lalu mereka akan kembali kepadamu. Maksudnya akan pergi ke syurga. Itulah hamba-hambaku yang akan kembali kepadamu. Yang keempat, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan yang lain. Dan yang kelima, mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Iaitu orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada siang harinya. Mengenai anugerah kelima ini, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu berlaku pada malam Lailatul Qadar? Bagi dia menjawab, bukan, tetapi pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya seusai melesaikan amalannya. Maksudnya pada setiap malam Ramadan, Allah indahkan syurga. Dan Allah berkata, berfirman pada syurga, hamba-hambaku melalui banyak kesukaran dan kesusahan dan melakukan ibadah bulan Ramadan semua ni. Dan mereka akan kembali kepadamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, yang kelima itu, setiap amalan akan disempurnakan pada malam. Kalau pada bulan-bulan yang lain, ada waktu-waktu tertentu. Macam nisfu Sya'ban kita sebutkan. Tetapi untuk bulan Ramadan, pada malam je sebelum tidur akan disempurnakan dah. Akan siap dicatat dah apa yang dibuat, balasan sekian-sekian. Dan tidak akan soalannya amalan itu tetaplah begitu. Soalannya nanti akan dibentangkan di masyarakat kelak, amalan itu terjaga, tidak digugurkan dengan maksiat-maksiat ataupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebab kira dah tutup terus diangkat amalan tersebut. Tapi amalan-amalan di bulan lain tidak bersifat begitu. Dia tidak diangkat lagi. Boleh jadi bila buat maksiat jadi gugurlah. Contohnya hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berdengki, ada hasad dengki. Nabi kata berhati-hati dengan hasad dengki. Sebab ia boleh menggugurkan amal solehmu. Boleh gugurkan amal solehmu ibarat seperti api yang membakar kayu api.
Dia buat solat, dia buat ibadah, tetapi dia ada masalah penyakit hasad dengki dan dia mengikut kedengkian tu. Dia buat apa yang perasaan dengki tu suruh buat. Suruh cerita kebuka orang tu, fikir nak jatuhkan. Apa yang akan berlaku? Amal solehnya akan gugur. Umpama seperti bahan bakar. Oh, MC dah ready dah tu. Memang jangka Ustazah. Memang jangka. Subhanallah. Okey, insya-Allah. 2 minit lagi. Ini pun bagusnya. Duduk depan ni Kenal ke Ustazah? Buat-buat kenal lah, angguk-angguk. Insya-Allah. Okey, subhanallah. Sekarang kita pergi kepada kesimpulan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dah tiba dah kita ni, dekat sangat dah Ramadan. Malam besok dah. Kalau ikutkan kurang 24 jam ni. Kurang 24 jam dah. Masya Allah, sebab sekarang dah isyak dah pukul 9 lebih. Mudah-mudahan kita semua akan masuk ke bulan Ramadan. Antara persiapan-persiapan yang terakhir ialah banyakkan istighfar. Daripada malam ni sampai jumpa malam esok, istighfar berterusan. Buatlah ribu-ribu kali. Buatlah, tak kira pun tak apa. Istighfar. Ingat je istighfar. Kita nak bersihkan hati kita. Sebab siapa yang masuk ke bulan Ramadan tanpa bersihkan hati, boleh jadi dia tidak dapat bertahan pun dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti. Dan dibimbangi masuk dalam keadaan dosa-dosa yang begitu banyak, karat dosa di hati kita ni, menyebabkan terhijab untuk kita melihat dan menikmati hidangan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ramadan ni semua orang akan masuk. Orang nak ke tak nak akan masuk juga. Orang kafir, orang Islam akan masuk. Ahli ibadah ke, ahli maksiat ke, semua akan masuk. Maksudnya semua akan masuk ke gerbang pintu Ramadan dan berada di dalamnya. Tetapi tidak semua orang boleh menikmati hidangan yang disediakan. Umpama seperti pergi buat kenduri kahwin. Semua orang masuk ke kenduri kahwin. Orang yang tuan rumah sediakan macam-macam hidangan sedap. Tapi tak semua orang boleh menikmati. Ada yang sakit tekak, ada yang demam, ada yang tak lalu makan. Ada orang tua boleh makan sikit je. Ada orang usus dah kena potong, macam-macam ceritalah. Maksudnya tak semua. Ada makan sikit dah kenyang, hidangan banyak ni. Makan sikit dah kenyang, ada tak larat dah nak makan. Ataupun dia pergi kenduri tu dan kadang dia tak suka pun tuan rumah tu. Jadi semua benda lah dia komplain. Nasi tak apa sedap, ini tak sedap, tapi dijemput dia pergi. Maksudnya masuk ke Ramadan ni macam-macam hati akan masuk. Hati bersih akan masuk, hati kotor akan masuk. Hati jauh, hati dekat masuk. Jauh dengan Allah, dekat dengan Allah masuk, semua akan masuk. Jadi ia sangat penting, persiapan utama untuk Ramadan adalah hati. Saya nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua, tinggal kurang 24 jam, kita banyakkan istighfar kepada Allah, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala yang Allah sediakan. Syahrul Maghfirah, bulan maghfirah. Syahrul Rahmah, bulan rahmah. Syahrul Saum, bulan puasa. Syahrul Jud, iaitu bulan kemurahan. Allah murah sangat di bulan ini. Allah murah pengampunan. Allah murahkan. Allah makbulkan doa orang berpuasa. Itu kelebihan kan. Doa orang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Daripada start dia puasa sampai, doa tidak ditolak oleh Allah bagi orang berpuasa. Dan Nabi sebut apa? Allah berikan kegembiraan bagi orang berpuasa 2. Iaitu ketika dia berbuka dan ketika dia akan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Itu kegembiraan bagi orang puasa. Seronok tak buka puasa? Seronok. Tetapi jangan gugurkan pahala berpuasa tu dengan soalannya macam balas dendam. Masa buka puasa tu balas dendam. Sebab kalau tak puasa, pagi roti canai, tengah hari sekian, jadi waktu buka semua dia nak kau belaka. Ada martabak, ada itu, ada ini semua. Jadi sebenarnya cara kita berbuka puasa itu mengukur tahap puasa kita. Antara tujuan puasa merasai keperitan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang kelaparan. Orang kelaparan bila dapat makanan tetap sikit. Jadi kalaulah kita menahan, orang kata kita cuma empang je hawa nafsu, tapi bila buka kita pun lepaskan hawa nafsu.
maka puasa tak boleh mendidik pun nafsu kita. Sebab itu belajar juga berbuka dengan sederhana. Dan seluruh dunia, bila bulan Ramadan adalah pembaziran besar-besaran. Makanan paling banyak dibuang adalah di bulan Ramadan. Termasuk di Mekah, di Madinah. Sebab ramai sponsor makanan ni. Orang yang makan tu je lah orang yang sama berapa jumlah yang ada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Bila tengok di tong-tong penuh makanan dibuang. Sebab esok sahur lain pula. Jadi begitu juga berlaku di rumah-rumah orang Islam yang berkemampuan. Bukan orang miskin, orang berkemampuan. Makanan paling banyak dibuang di bulan Ramadan. Mula-mula sayang, bukan sayang. Tak nak rasa bersalah sangat, simpan dalam peti ais. Tak apa, kita simpan. Lepas tu, dah beku, buang. Kuranglah sikit rasa bersalah. Lepas tu beli ulang-ulang, betul kan? Jadi subhanallah, kami sendiri buat disiplin. Sahur wajib, jangan skip sahur. Kita tak sempat baca hadis tentang kelebihan bersahur, tetapi carilah sendiri ilmu ni. Memang Nabi tekankan sangat sampai membezakan puasa orang awam dengan orang khusus sahur. Dan diampunkan Allah orang yang bangun sahur dan diturunkan rahmat. Kita tak tahu rahmat ni datang dalam bentuk apa. Rezeki, kasih sayang, keluarga, anak-anak soleh, itu semua dalam rahmat Allah. Sebab orang yang kuat je, automatik orang bangun sahur dia akan bangun qiyamul lail. Kita tahu qiyamul lail ni bukan seperti yang solat. Yang tahajud je syarat tidur, tahajud istahajud. Tapi apa saja ibadah pada waktu malam, semua qiyamul lail. Kita bangun sementara walaupun kita bangun, lebih lagi 20 minit contoh. Nak solat tahajud dah tak sempat. Dan malam tadi sekian-sekian letih sangat, terlambat bangun. Tapi sambil tu, istighfar, selawat, semua tu kira qiyamul lail. Maksud qiyamul lail adalah membangunkan malam. Sama ada dengan solat, baca Quran, zikir, selawat, apa saja amalan ibadah, amal soleh, zikrullah, semua qiyamul lail. Jadi sebab itu seorang ibu bangun, siapkan, itu ibadah. Dan dia siapkan makan untuk 5 orang ahli keluarga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan satu amalan kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi dia kejukan 5 orang ahli keluarga dia, termasuk dia 6 orang. 5-5 asbab dia bangun dan asbab dia sediakan makanan sahur, semua 5 orang tu puasa, maka dia bukan dapat pahala puasa dia seorang. Dia dapat pahala puasa ahli keluarga. Lepas tu bila berbuka dia juga siapkan.